Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat lagi contoh bagi bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan tingkatan 4. Kalau kita lihat pada soalan ni, dia bagi tahu dekat kita, Wani bekerja sebagai pengurus di sebuah hotel dan menerima gaji bersih berjumlah RM3,400 sebulan selepas ditolak dengan caruman KWSP dan cukai pendapatan. Okey, maksudnya dah siap tolak semua dah. KWSP dan cukai pendapatan ni dia dapat RM3,400. Pada setiap bulan, dia akan menerima dividen daripada pelaburan berjumlah RM250. Dividen ni maksud dia lebih kurang macam bonus lah, keuntungan. Okey, lagi maklumat di bawah menunjukkan pelan kewangan dan aliran tunai sebenar dalam satu penyata bagi Wani pada bulan lepas. Jadi kalau kita lihat dekat sini, pendapatan bersih dia ada dua, gaji bersih dan juga pendapatan pasif. Jumlah keseluruhan dia ialah RM3,650. Ini ialah jumlah pendapatan bulanan dia. Jumlah dia ialah 3650. Okey, ini ialah pelan dia. Ini pelan kewangan. Ini pula ialah aliran tunai. Maksudnya yang inilah yang sebetulnya, yang ini dia pelan je. Okey, jadi memang dia dapat 3650 setiap bulan. Ada dua simpanan yang dia buat dekat sini setiap bulan. Dia simpan tetap bulanan dan juga simpanan untuk dana kecemasan. Jumlah kedua-dua ini ialah 3210, sama dengan pelan dia dan juga aliran tunai sebenar dia. Jadi apabila ditolakkan dengan daripada jumlah pendapatan, tolakkan dengan simpanan tetap dan juga dana kecemasan ini, baki pendapatan dia tinggal 3210. Setiap bulan juga dia perlu tolak perbelanjaan tetap bulanan, iaitu sewa rumah, insuran kereta, insuran peribadi dan ansuran kereta. Ansuran kereta ni maksudnya tiap-tiap bulan dia kena bayar lah. Dia beli kereta kan, tiap-tiap bulan kena bayar berapa ringgit. Okay, jadi jumlah keseluruhan perbelanjaan tetap ini ialah 1590. Ini ialah jumlah perbelanjaan tetap. Dan ini ialah pelan dia. Ini ialah memang aliran tunai sebenar dia. Sama juga. Okay, seterusnya, dia juga perlu tolak perbelanjaan tidak tetap, iaitu makanan, makan di restoran mewah, barangan runcit, tempat letak kereta dan tol, gas, belanja petrol, utiliti rumah dan juga percutian. Jumlah perbelanjaan tidak tetap ini tadi ialah 1530. Ini yang dia bajet. Ini pelan yang dia buat. Ini ialah jumlah perbelanjaan tidak tetap. Tetapi pada bulan lepas, dia ni, Wani ni, dia berbelanja sebanyak 1435 sahaja daripada pelan kewangan yang dia buat ni tadi. Jadi apabila dikira pendapatan lebihan bagi pelan kewangan dia, setelah ditolak semua, baki dia ialah duit dia ada lebih RM90 sahaja. Ini adalah untuk pelan kewangan. Tetapi pada bulan lepas, Wani ada duit lebih sepanjang bulan lepas ialah RM185. Bulan lepas dia ada duit lebih RM185. Wani juga ada matlamat kewangan dia, iaitu merancang untuk mengumpul RM4,000 dalam masa setahun untuk membeli perabot baru untuk kegunaan rumahnya. Ni dia nak simpan RM4,000 untuk beli perabot. Okey, kita lihat soalan A. Berdasarkan pelan kewangan Wani, adakah dia akan dapat mencapai matlamat kewangan tersebut? Jadi kalau kita lihat pada pelan kewangan Wani ni,
Setiap bulan dia ada simpan sebanyak RM340. Matlamat kewangan dia ialah nak simpan selama setahun. Jadi RM340 ini kita darabkan dengan setahun. Setahun ada berapa bulan? Setahun ada 12 bulan. Jadi bermaksud RM340 ni kita darabkan dengan 12. Jadi apabila kita kirakan jumlahnya, kita akan dapat RM4,080. Matlamat dia tadi dia nak simpan RM4,000. Tetapi berdasarkan pelan kewangan Wani ni tadi, Wani dapat simpan sebanyak RM4,080. Oleh itu, dia dapat mencapai matlamat kewangan kerana sebab apa? Kena bagi tahu sebab. Sebab kerana mempunyai lebihan sebanyak macam mana nak kira lebihan ni? Tadi dia dapat simpan RM4,080. Jadi RM4,080 tolakkan berapa matlamat dia tadi? RM4,000. Jadi dapatlah baki dia RM80 di sini. Okey, dah siap soalan A. Sekarang kita lihat pada soalan B. Adakah pengurusan kewangan Wani adalah berhemat? Justifikasikan jawapan anda. Justifikasi ni maksudnya beri alasan lah. Alasan ataupun sebab, mengapa, kenapa. Kalau kita lihat pada pelan kewangan Wani ni tadi, Wani ni setiap bulan dia ada duit lebih dekat sini, RM90. Ini ialah pelan dia. Tetapi pada bulan lepas Wani dapat simpan RM185. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apabila dia ada duit lebihan, maka pelan kewangan Wani ni adalah berhemat. Okay, jadi kita tulis dekat sini ya. Sebab apa? Sebab dia berbelanja ke atas keperluan asas. Ini macam kata kunci lah. Dia berbelanja atas keperluan asas. Dia juga membuat simpanan bulanan berjumlah RM340 dan mempunyai insurans. Insurans ni dia punya simpanan masa hadapan sebagai jaminan perlindungan. Dia juga tidak perlu membayar hutang kad kredit. Sebab pendek ceritanya, kad kredit ni macam menambahkan hutang kita sebenarnya. Jadi dekat sini Wani ni dia tak ada kad kredit, dia pun tak ada hutang kad kredit. Jadi dah habislah untuk soalan B. Kita lihat pula soalan C. Adakah Wani menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan tersebut? Justifikasikan jawapan anda. Okey, ini samalah bagi alasan, sebab, kenapa, mengapa. SMART yang pertama ialah khusus. Apa yang Wani ni nak mencapai matlamat dia? Apa matlamat kewangan Wani ni tadi? Kalau kita lihat dekat sini, Wani ni dia nak kumpul RM4,000 dalam masa setahun untuk membeli perabot untuk kegunaan rumahnya. Jadi kita ambillah daripada sini, mengumpul sehinggalah rumahnya ni. Sebab dia ada untuk apa? Untuk apa? Tujuan dia. Jadi kita tulislah khusus dia mengumpul RM4,000 untuk membeli perabot baru untuk kegunaan rumah. Kaedah pendekatan SMART yang kedua ialah measurable ataupun boleh diukur. Apa yang boleh diukur daripada pelan matlamat kewangan dia tadi? Macam mana dia nak capai matlamat kewangan dia tadi? Setiap bulan dia ada simpan duit kan? Dia simpan duit berapa ringgit tadi? Dia simpan RM340 setiap bulan. Itu ialah cara dia. Itu yang boleh diukur, RM340 setiap bulan. Jadi kita tulislah dekat sini, menyimpan RM340 setiap bulan. Ni kena ada berapa ringgit, berapa lama jangka masa. Untuk apa? Untuk mencapai matlamat kewangan. Yang ketiga ialah boleh dicapai. Apa yang dia boleh capai dengan pelan kewangan dia tu tadi? Apa yang dia boleh buat? Dia boleh simpan ni tadi kan? Okey, dia boleh simpan daripada mana? Dia boleh simpan RM340 daripada jumlah pendapatan aktif sebanyak RM3,400. Jadi yang boleh dicapai kena ada kata kunci
berapa ringgit dia simpan, daripada mana. Okey, seterusnya, bersifat realistik. RM340 yang disimpan tadi tu sebenarnya apa? RM340 ialah 10% daripada jumlah pendapatan aktif bulanan. Macam mana nak kira kalau dia tak bagi tahu 10% ni? Jadi kita buat 340 per dengan 3400 darab dengan 100%. Nanti akan dapatlah 10%. Ataupun dekat dalam maklumat kita, dekat sini dia dah bagi tahu 10% daripada pendapatan bulanan. Ini RM340 ni adalah 10% daripada pendapatan bulanan. Jadi ingatlah kata kunci dia berapa ringgit, berapa RM340 ni, apa sebenarnya, berapa peratus, daripada mana. Ini kata kunci dia. Okey, seterusnya, tempoh masa. Berapa lama masa untuk dia capai matlamat kewangan dia? Dia nak simpan selama 1 tahun tadi kan, 12 bulan. Jadi dekat sini, tempoh masa dia ialah 1 tahun. Mencukupi untuk simpan RM4,000 dengan simpanan bulanan RM340. Ataupun kalau dekat sini tulis 1 tahun sahaja pun boleh lah. Jadi persoalannya dekat sini, Wani ni guna tak smart ni? Guna tak pendekatan smart untuk mencapai matlamat kewangan? Ya, dia guna sebab semua S, M, A, R, T ni mencukupi maklumatnya. Okay, justifikasikan jawapan. Kenapa dia guna pendekatan smart ni? Kenapa kita kata Wani ni guna pendekatan smart ni? Sebab semua maklumat adalah dari segi khusus, boleh diukur, boleh dicapai, bersifat realistik, tempoh masa. Semua ada maklumat ni, kita boleh lengkapkan dekat sini. Jadi kita tulislah, ya, dia menggunakan pendekatan smart untuk mencapai matlamat kewangan. Okay, soalan D. Pada akhir tahun, Wani mendapat tawaran kenaikan gaji sebanyak 5%. Jika perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap masih sama, apakah kesan terhadap matlamat kewangannya? Okey, dekat sini dia bagi tahu gaji Wani ni semakin bertambah. Bertambah berapa banyak? Bertambah 15% daripada gaji asal dia. Jadi dekat sini, kalau gaji dia tambah, kalau gaji dia bertambah, jadi macam mana kesan dia? Apa kesan dia terhadap matlamat kewangan dia ni? Kita perlu ingat, perbelanjaan tetap dia dan perbelanjaan tidak tetap dia sama lagi, tak berubah. Jadi dekat sini kita boleh kira gaji baru dia. Okey, gaji asal dia ialah 100%. Ini gaji asal dia tadi. Gaji asal ini ialah 3,400. Ini gaji asal, gaji asal. Okey, dia bagi tahu dia tambah 15% daripada gaji asal ni tadi. Bermaksud gaji baru dia ialah 3,400 tambahkan dengan 15% gaji baru tu. Jadi bermaksud dekat sini, macam mana nak kira gaji baru ini? Okey, jadi nak kira gaji baru ialah gaji asal 100% ini tambahkan dengan kenaikan dia tadi. Maka dekat sini kita dapatlah 115%. 115% kita perlu darabkan dengan gaji asal. Maka kita dapatlah dekat sini gaji baru dia 3,910. Jadi dekat sini kita bolehlah buat kesimpulan. Apabila gajinya meningkat, jumlah simpanan tetap bulanan dapat ditingkatkan dan membantunya menyimpan RM4,000 dalam masa kurang daripada setahun. Kerana perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap masih sama. Jadi tamatlah untuk contoh pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.